tanpa melengahkan masa. Okay. Kos yang dia guna tu adalah amat rendah lah. Jadi, dan takkah pasti ini dia boleh letak pemberat yang digunakan sampai 3 kilogram. Jadi ia sangat berat, boleh gunakan, dan takkah plastik ini dia tidak akan mudah rosak. Nah, itu saja perkongsian saya. Saya tak faham, cikgu. Saya percaya situasi yang berlaku seperti tadi itu kerap berlaku dalam kalangan cikgu-cikgu. Ya, walaupun kita sudah menerangkan dengan cara yang paling mudah. TV1 dan TV2. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh pegawai SFC Plus, PPD Kota Setak, para juri dan rakan challenge untuk hari ini lah. Okey, saya Cikgu Zakwan seperti mana yang telah disebut tadi, dan inilah adalah hasil inovasi yang telah saya hasilkan, iaitu bernama Busy Jawi Board. Okey, cikgu, dekat sini ada telok lah. Okey, kemudian saya akan godek. Saya akan contoh saya dapat. Saya buka dalam ni. Saya buka, ada nama pelajar. Jadi pelajar tu saya akan panggil ke mari ke depan. Dia akan dia godek jugalah. Dia akan undi, ambil. Dia dapat telok contohnya. Dia buka dapat soalan nombor berapa. Okey, contoh nombor 5 Nombor 5. Dia akan buka lah. Dia dapat roti. Dan dia akan lekatkan kat sini. Okey, contohnya. Wait. Bila dah dapat roti tu, jadi dia akan pilih di sini. Dia akan pilih. Okey, objek-objek yang bersesuaian dengan pangkal huruf perkataan tu. Okey, contoh bagaimana kita tengok kat depan ni, roti. Okey, dia mewakili huruf R lah. Okey, oren, buah oren ni untuk mewakili pangkal huruf O lah. Okey, dan telur T dan ikan I. Jadi kat sini saya dah beri nombor 1, 2, 3, 4. Dan step yang ketiga, cikgu, okey, ni untuk jawi lah. Okey, jadi dia akan cari padanan huruf yang tepat. Okey, dia akan tengok nombor. Okey, contoh R yang pertama, R untuk yang pertama, waw untuk yang kedua, ta untuk yang ketiga, dan ya untuk yang keempat. Jadi selesai step ketiga, dia akan pergi ke step yang keempat. Jadi dia akan menulis. Ini kemahiran menulis. Okey, jadi melalui ceraian huruf tunggal tadi, dia akan tulis balik, dia salin balik. Contoh ra dengan waw, kalau tak boleh sambung, dia akan letak simbol tolak lah. Waw dengan ta tak boleh sambung, dia akan letak simbol tolak, dan ta dengan ya dia boleh sambung. Jadi dia boleh letak simbol tambah. Dan step yang kelima, dia akan membina daripada ceraian huruf tunggal tadi. Dia akan membina satu suku kata. Saya cabut saya roti ni. Okey. SFC Plus dan rakan-rakan sekalian. Saya Cikgu Oi dan rakan saya Cikgu Eng. Kami dari SJKC Kek Hua S. Hari ini kami nak memperkenalkan inovasi kami, iaitu kotak kombinasi nombor. Sasaran kami adalah murid tahun 1. Semasa kami mengajar tahun 1, kami menghadapi budak itu tulis nombor 7 di atas peta ini. Kemudian minta budak membilang buah guli itu. Cikgu kena pastikan buah guli itu adalah bilangan yang betul. Dengan cara ini, kita juga boleh mentaksir anak murid kita boleh membilang dengan betul atau tidak. Okey, kemudian masukkan buah guli itu ke dalam lubang. Okey, sekarang kita boleh tengok. Murid tak payah bilang buah guli itu. Mereka hanya tengok dua-dua belah petunjuk itu. Contohnya, okey, hanya tengok buah guli itu 5 dan 2. So, kita boleh bagi tahu budak kombinasi nombor 7 adalah nombor 2 dan 5. Okey, dari segi perkataannya, otak mat tu, okey, O dia bermasuk operasi, tambah tolak atas kepala. Itu untuk masuk otak lah. Okey, masuk yang kedua adalah math.
matematik asas tajuk hitung. Okey, dia adalah asas kepada tajuk ataupun teknik pengiraan secara di atas kepala. Ni yang dikatakan atas kepala tu kan. Okey, kemudian tolak dengan 8. 6 7 8. Okey, dia cakap dah. Okey, 6 7 8. Dia penting kat 8. Kenapa? Sebab tolak dengan 8. Okey, total dia kita kira balik 5 6 7 8. Okey, itu contoh dia. Okey, dalam operasi tambah pula tak boleh padam pula. Alamak, Okey, dalam operasi alamak. tambah sama juga. Contohnya 5. Okey, kenapa saya sasaran murid saya ialah murid pemulihan tahun 2, 3, 4 dan juga 5 lah kalau ada. Okey cikgu, kenapa saya buat inovasi dia kerana murid pemulihan cikgu dia mereka ni agak keliru dengan konsep kotak di sini. Rumah C ni ialah rumah ratus, dia akan ada 3 di sini, dan juga rumah D ni ialah rumah 1000, dia akan ada 4 di sini. Apabila murid ini dia faham konsep nilai tepat nilai digit ni, mereka boleh menjawab soalan matematik seterusnya. Sorry cikgu, saya kata tak. Okey, ini adalah contoh cikgu nak. Untuk murid pemulihan, dia punya silibus dia takat ratus sahaja. Dia tak ada sampai 1000, 10,000 macam kelas arus perdana. Apa yang saya buat cikgu? Okey, rumah A ni, macam cikgu tengok ni rumah SAR ni, saya akan buat A. So ya, saya letak betul ni. Okey, ini adalah rumah A. Jadi kat sini saya akan pukul dia rumah A. Okey, ni rumah B. Untuk rumah puluh, jadi kat sini pun saya pukul rumah B. Dan juga rumah C, itu 500. Okey, jadi senang saja budak dia, murid kita akan cuma salin saja. Kita akan beritahu kat sini, ambil kumpulan pertama ni, tulis hanya di sini. 2, 5, 4 tambah 1, 4, 3. Macam ni cikgu. Jadi automatik murid ni dia takkan curi rumah orang lain dah masa bila dia tambah tu. Jadi akan ikut rumah SAR, rumah A, 2 tambah 1 jadi 3. Untuk rumah puluh, 5 tambah 4 jadi 9. Untuk rumah C, 4 tambah 3 jadi 7. Dan hasilnya saya dah buat konsep Alat ini, okey, kedalaman tangan yang menghadap ke terhadap mereka menunjukkan huruf B. Okey, mereka akan cuba membaling dan bermain dengan ni, membuat. Lepas tu mereka menyurik bentuk ini sebagai B. Okey, tangan kiri sebagai huruf B, tangan kanan pula sebagai huruf D. Okey, mereka melatih pada masa lapang juga. Mereka boleh memahami cara menulis B dan D dengan baik. Semasa aktiviti PDP pun saya bertanya tiba-tiba bagaimana huruf B. Mereka akan menunjukkan dengan thumb ni B, D. Okey, lepas tu mereka tidak perlu membawa dice ni ke rumah, tapi boleh menggunakan tangan mereka sebagai alat untuk mengenal huruf B dan D. Okey, akhirnya saya mengenal pasti 5 orang murid di kelas prasekolah saya boleh mengenal huruf B dan dengan baik. dalam mudah, kemudian membuat ataupun melakukan teknik yang diperolehi. Okay, walaupun mudah dan ringkas, tetapi percayalah cikgu-cikgu, kalau kita buat dengan betul, insya-Allah boleh kurangkan kita punya tekanan. Bukan setakat murid saja, kita sendiri pun kadang-kadang burn out kan. Okey, kita boleh buat teknik relaksasi ni sebenarnya. Okey, keberkesanan dia yang saya dapati ialah Warahmatullahi wabarakatuh. Semua rakan-rakan guru, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Okey, saya Cikgu Sarin daripada SMK Alwi Janggus. Rasa amat berbesar hati sebab dapat peluang untuk bertang inovasi saya pada hari ini. Okey, apa yang ada di hadapan saya pada hari ini ialah sebuah bongkah perspek duduk sinar. Okey, saya merupakan guru matematik di SMK Alwi Janggus. Jadi saya nak terangkan penggunaan bongkah sinar ini pada murid matematik tingkatan 3, tajuk pelan dan dongakkan. Okey, perubahan yang saya nampak pada murid saya ialah mereka
sukar menggunakan kemahiran memvisualisasi. Okey, di mana dalam tajuk plan dan dongakkan kita perlu pandang daripada 3 sudut pandangan. Depan, sisi, di sini atau di sini, dan pelan. Okey, jadi apa yang saya buat ialah penggunaan bongkar lusinan ini mudah saja. Okey, murid perlu melihat dengan kedudukan mata yang berserenjang dengan objek ini, pelan bongkar gabungan ini, dan murid menandakan bucu-bucu apabila mereka, contohnya bila mereka nak lihat pandangan dari hadapan lah. Okey, jadi untuk pelan untuk dongakkan depan, mereka tanda bucu-bucu yang mereka lihat, maka akan terhasillah pandangan dongakkan dari depan. Begitu juga kalau dari sisi. Okay. Cuma apa yang murid perlu pastikan adalah dia perlu pastikan mata dia berserenjang dengan kedudukan bongkar ini dalam ini. Dan sekiranya guru nak menyesuaikan set ini dengan soalan, maka guru boleh menukar bongkar ini dengan bongkar yang lain mengikut kehendak soalan. Okey, terima kasih. Yang ingin diterangkan setelah diletakkan gambar, murid-murid akan memilih kad berwarna di mana dalam kad ini mengandungi soalan-soalan dan juga akronim untuk mengingat produk, untuk mengingat elemen-elemen di dalam campuran pemasaran. Sebagai contoh, produk. Okey, soalan yang diajukan adalah adakah produk itu berkualiti, dan akronim yang digunakan adalah K, kualiti. Jadi ini memudahkan murid untuk mengingat, okey, berkaitan dengan keterangan di dalam elemen campuran pemasaran. So, sebelum kita mula lesson, contohnya kita akan ada dulu recalling untuk previous lesson. So, contoh dekat sini saya ada bagi beberapa bahagian, okey, untuk circle, dan pelajar boleh jawab ikut yang mana. Contoh saya tanya yang mana itu circle. Jadi pelajar boleh pilih. Contoh dia kata circle adalah point B. Jadi sepatutnya ada bunyi, tapi saya silentkan. Sepatutnya dia ada bunyi. Kalau merah dia akan keluarkan bunyi salah. Dia akan juga bertukar warna merah. Kalau pelajar kata point O, center adalah point O, jadi dia akan bertukar ke warna hijau. Okay. So selain daripada itu, saya juga telah menyediakan soalan-soalan daripada buku teks. Contoh example di sini yang sama seperti dalam buku teks, yang mana guru-guru boleh guna untuk mengajar. Okey. Dan juga pada masa yang sama ada juga nota dan juga bahan-bahan yang mana guru-guru boleh tekan, seperti tips dan juga benda-benda yang lalu. Jadi benda-benda ni sangat sesuai digunakan oleh semua guru-guru matematik dan juga guru-guru matematik yang lain sekiranya hendak membuat rujukan. Saya menggunakan inovasi ini. Saya mengajar ke tempat dan memang saya hanya bawa time board ini ke kelas untuk menunjukkan kepada pelajar sesuatu peristiwa ataupun zaman dalam sejarah lah. Jadi saya akan tunjukkan kepada cikgu-cikgu dan guru sekalian. Okey, sebagai contoh, hari ini saya nak mengajar bab 6 tingkatan 4, iaitu berkenaan dengan komunis. Okey, saya akan memulakan dengan zaman pendudukan British, yang mana British membawa masuk pelombong biji timah. Jadi saya akan sangkutkan gambar ataupun sebarang simbol untuk menunjukkan pelombong biji timah, iaitu orang Cina bawa masuk, iaitu bawa masuk idea komunis. Kemudian dalam zaman Jepun, komunis telah berkembang atau bergabung dengan British membentuk MPA-JA, Malayan People Anti-Japanese Army. Dan manakala dalam zaman selepas British mengambil semula tanah Melayu, MPA-JA telah semula bertukar kepada komunis dan akhirnya darurat diisytiharkan. Jadi time board ini menunjukkan kepada pelajar sesuatu peristiwa itu berlaku. Kadang-kadang kita bercerita kepada pelajar, mereka tak faham. Cikgu macam syok sendiri. Kita cerita alam Melayu, dia berfikir alam apa? Alam barzah, alam percintaan. Kita kena terangkan satu masa ke satu masa. Cikgu terang bab 6, bab 5 perlu terangkan juga. Untuk sejarah baca berita. Jadi untuk cerita kena ada
kena ada tempoh masa. Macam kita bercerita tadi kan, semalam kan. Jadi bila cikgu masuk dalam kelas, terus masuk ke dalam satu-satu tajuk, pelajar seolah lost. Jadi kita kena terangkan dulu di mana masa sesuatu tajuk atau topik tersebut, kemudian cikgu ceritakan dan boleh jadikan pengukuhan mana-mana pelajar boleh ke depan dan susun gambar ataupun letakkan gambar mengikut kronologi secara ringkaslah. Kalau cikgu nak cerita berkenaan merdeka apa, Mbak? Ya, pun. Tahniah. Anda sangat rajin baca Al-Quran. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, nun, mati dan tanwin, 8 huruf hijaiyah. Baca Quran jangan dengung, izhar jelaskan bacaan. Alif, ha, kha, ain, ghin, ha, lam, ra. Baca idgham jangan dengung, jangan dengung, jangan dengung. Okey, kesannya sebelum kita gunakan kaedah tabi'un ni, jadi cikgu sepatutnya mulakan dan memberikan tajuk dan juga objektif inovasi cikgu Okey. Lepas tu mulakan, yang penting mulakan dengan sebutkan masalah atau isu Masalah atau isu yang cikgu jumpa semasa menjalankan PDP, bagi satu tajuk yang berfokus walaupun satu subtopik semasa cikgu mengajar. Berfokus, okey. Selepas tu cikgu berikan cadangan satu kaedah, satu proses atau satu alat bantu mengajar, iaitu inovasi cikgu untuk mengatasi masalah tersebut. Boleh? Dan adalah penting cikgu bentangkan nyatakan bagaimana pengendalian atau penggunaan inovasi cikgu untuk mengatasi masalah tadi. Okey? Dan kebanyakan peserta hanya berhenti di sini ataupun tidak sempat. Kadang-kadang ada peserta yang juga buat pengenalan diri dah 1 minit Bila nak mula inovasi dah 2 minit. Lepas tu masa tamat. Okey? Dan selepas cikgu bentang tentang pengendalian ataupun penggunaan inovasi cikgu-cikgu dalam semasa menjalankan PDP, sebut juga impaknya. Ini sangat penting Sebutkan impaknya tentang minat pelajar, pencapaian pelajar. Mungkin cikgu dapat satu ujian pra, ujian post, cikgu dia sebut berapa persen dengan data lah, kalau boleh dengan sokongan data sokongan data, berapa persen pelajar telah mencapai pencapaian lebih baik berbanding dengan sebelumnya. Okey, sebutkan itu sangat penting Dan juga adakah adakah inovasi ini telah disebarluaskan kepada guru-guru dan juga di sekolah yang lain. Setakat apa yang saya ingat hanya seorang cikgu yang sebut tentang penyebaran tadi, kalau tak silap saya. Okey. Jadi harap sekali lagi cikgu-cikgu jangan